Okay, Assalamualaikum. Kita masih menunggu participants. Sekarang yang ada baru seorang, iaitu Encik Karimi. Encik Karimi. Ya, saya. Ya. Terima kasih. Boleh kalau tu boleh invite kawan-kawan yang lain, other friends. Okay, Cik Azmi. Ada lagi Cik Azmi? Yang lain? Kalau tak, kita boleh mula je. Ya, Cik Azmi, boleh kita mula ke? Boleh. Mula. Tu dah ada Cik Hasif. Sebagainya dah. Saya mula je lah sebab saya takut Okey. dia akan drag masa yang lama lah. Terima kasih. Uh, Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang lah 2.58 petang. Terima kasih saya ucapkan kepada peserta dan juga kepada Cik Azmi sendiri bagi sesi taklimat ataupun kita kata kelas untuk pengguna bagi modul yang kelima, iaitu tentang researcher ID dan juga profile. Okey, saya dimaklumkan ada lebih kurang 5 orang peserta yang akan join. Tapi sekarang ni dalam 3 orang termasuk Cik Azmi. So saya start sajalah. So the rest kalau ada yang join boleh terus masuklah dalam kelas kita ni. Okey? Alright. InsyaAllah saya punya slide tak banyak. Ada dalam 25 slide saja. Itu pun ada yang kita akan skip. Cuma kita akan cover beberapa perkara yang berkait dengan researcher ID dan profiles. Okay, sekiranya ada persoalan ke atau ada terkata tambahan maklumat ke, mungkin boleh terus boleh unmute kan dan boleh bertanya soalan lah. So boleh saya go through je? Boleh. Boleh sekarang? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kita punya tajuknya adalah Researcher ID and Profiles. So, kita akan cover beberapa topik, iaitu pertama tentang Web of Science dan juga Researcher ID-nya, which is kita akan cerita tentang cara untuk create WOS account. Web of Science, WOS tu stand for Web of Science lah. Web of Science account dan juga Publons, which is dia punya ID bagi Web of Science. Secondly, kita akan macam mana kita nak masukkan dokumen daripada Web of Science kepada Publons. Dan yang ketiga, untuk mendapatkan dia punya researcher profile daripada Publons itu sendiri. Okay, sebelum tu just a little bit briefing about Web of Science. Okay, Web of Science ni lebih kurang sama dengan Scopus, cuma liputannya adalah lebih meluas dan juga mempunyai kita kata bibliometrics untuk journal, proceeding dan sebagainya. Okay, kebiasaan Web of Science diguna pakai untuk mencari kuartai sesuatu journals, and also kita nak tahu performance of the journals, whether dia journal itu bagus ataupun tidak bagus, berkualiti ataupun tidak berkualiti, bidang apa yang bagus dan sebagainya. Dan juga Web of Science ni juga digunakan sekiranya kita nak publish sesuatu artikel, kita tengok dulu sama ada jurnal tu listed dalam Web of Science ataupun tidak. And then dia berada di kuartai yang keberapa. Okay. Bila kita bercakap tentang Web of Science, dia akan ada satu ID, unique ID for Web of Science. Unfortunately, bagi Web of Science ni,
apabila kita buat pencarian melalui nama, akan menjadi kita kata variant name bagi seorang author sahaja, tapi variant name. So apa yang perlu dibuat adalah untuk create satu ID mereka sendiri. So that kalau dua tiga artikel yang ditulis oleh beliau akan masuk dalam satu ID yang sama. Dan ID ni amat penting bagi mengelakkan others author claim kita punya publication ataupun publication kita tidak termasuk dalam kita punya ID kita sendiri. Dan yang ketiga, apabila kita dah create kita punya ID, kita boleh tengok dia punya researcher profile melalui Publons itu sendiri. Okay. Yang pertama kita nak create WOS account and Publon. Saya pergi kepada WOS account dulu. Okay. Untuk create WOS account ni dia boleh di-create walaupun seseorang itu tidak ada publication di dalam Web of Science, dia boleh create account Web of Science ni. Dia boleh create macam kita lah, ada account Shopee, account Lazada dan sebagainya lah. Okay. So caranya adalah just pergi kepada sign into Web of Science and then pergi ke atas sekali seperti dekat skrin ni ada perkataan sign in sekiranya kita dah pernah mendaftar sebelum ni. If not, just register. Okay. Untuk registration yang diperlukan hanyalah email address dan juga email address saja, dan saya menggalakkan kita menggunakan email daripada institusi ataupun email yang kita guna pakai bagi kebanyakan penerbitan. So perkara-perkara itu dia akan detect melalui email kita lah. And then continue. Okay. Selepas kita dah register ni akan mengambil masa sekejap sahaja, within beberapa minit sahaja. Selepas kita dah sign in, kita boleh pergi kepada Publons. Okay, cara pergi ke Publons, pergi kepada skrin yang kedua, juga melalui website Web of Science, pergi kepada Tools, and then drop down, tekan kepada Publons. Okay, bila pergi kepada Publons, dia akan minta kita create account sekiranya kita belum create account lagi, dan sekiranya kita dah create, dia akan pergi kepada dashboard macam ni. Okay, dashboard macam ni, dia akan letakkan nama kita yang kita dah create. Okay, sebagai contoh macam yang saya ni akan ada my name, Wardah Nazihah, and then ID dia akan ada kat sini. Ni adalah researcher ID ataupun Publons ID untuk WOS. ID dia akan keluar huruf dulu and then tahun kita create dan seterusnya ini adalah running number lah. Okay, sekiranya kita tidak ada penerbitan tetapi kita nak juga ID ni, kita boleh klik dekat tanda soal. Tanda soal ni and then dia akan ditanya sama ada kita dah ada penerbitan tak dekat WOS. Sekiranya tak ada, dia akan create satu ID sahaja. Dia tak ID, maknanya kemungkinan kita akan publish paper kita 2 tahun lagi ke 3 tahun lagi, itu tak perlulah kita register dah. Maknanya kita dah ada account dia sekarang ni. Okay, bila berlaku macam ni, ni dashboard yang kita sendiri, bukan di-view oleh user lah. Yang ni yang daripada kita. So macam mana kita nak gabungkan, contohnya saya ni, daripada Wardah Nazihah ni, kita nak masukkan semua penerbitan daripada WOS untuk masukkan dalam kita punya profile. Okay, caranya pergi dekat My Records and then klik Publication. Okay, selepas kita klik Publication, dia akan bagi satu lagi view, iaitu import publication dan juga found zero Web of Science. Kau tengok ke sini kan, sebab saya ni librarian, so tidak adalah publication di atas nama saya. Tetapi sekiranya yang dah biasa buat publication, bila kita tekan je publication tadi, dia akan terus mencari publication di atas nama yang kita dah daftar di Web of Science. Dia akan mencari. Sekiranya dia jumpa, kita boleh terus masukkan ke dalam Web of Science. Okey, yang pertama. Yang kedua, seperti mana dia beritahu ni, klik import publication to import your publication from Web of Science. Okay, ORCID ID and more. You can then use this page to monitor and manage the publication that will display on your public profile, Publon, CV and in the graph and metric here on your dashboard. Okay, sekiranya kita ada penerbitan
yang bukan dalam Web of Science tapi kita nak claim di dalam Publons, hanya tekan import publication. Okay, import publication, and then nanti dia akan bagi link sama ada kita nak masukkan dalam bentuk RIS ataupun kita nak masukkan title of publication. Contoh, artikel kita terindeks dalam Scopus tapi tidak ada dalam Web of Science, so kita boleh masukkan. Ataupun artikel dalam ORCID dan kita nak masukkan ke dalam kita punya Publons, kita boleh masukkan. Tetapi kalau yang automatic yang masuk daripada Web of Science sendiri, just bila kita buat macam ni, dia akan terus mencari secara automatic. Okey, ini adalah contoh kita kata yang solid lah. Salah seorang kita punya profesor dekat sini, Profesor Lam Su-Swing. Okey, ini adalah namanya. Ini adalah ID dia. And then ini adalah researcher profile bagi Prof. Okey, kalau kat sini kata publication adalah 163, total time cited 2977, H index 34 dan sebagainya lah. Okey, bila berlaku macam ni, semua penerbitan dia di dalam Web of Science dia akan masuk secara automatik. Okey, dalam kes ni 163 adalah penerbitan di dalam Web of Science dan juga bukan Web of Science. Di dua perkara. Tapi kalau kalau kita scroll di bawah sikit, dia akan ada kat bawah sini. Dia akan cakap ini adalah publication di dalam Web of Science sahaja, 156. Kalau keseluruhan publication adalah 163. Bermakna ada beberapa publication adalah tidak terindeks di Web of Science tapi kita boleh masukkan dalam Web of Science. Okey, walau bagaimanapun citation dan juga H-index adalah diambil direct daripada Web of Science. Katakanlah kita ada satu lagi publication dia daripada Scopus dan ada citation, dia tidak akan calculate di Publons. Publons hanya calculate dia punya citation and also dia punya H-index melalui kita kata artikel yang terindeks di dalam Web of Science sahaja. Okey. Ini untuk ORCID untuk Publons. Yang kedua ORCID. ORCID ataupun ORCID. Okey. Apa fungsi ORCID ni? ORCID adalah salah satu daripada kita kata cara untuk kita menggabungkan semua penerbitan kita dan masukkan dalam satu tempat, one stop center lah. Okey, melalui ORCID dia boleh menggabungkan semua penerbitan kita daripada Web of Science, masukkan ke dalam ORCID, masukkan penerbitan kita dalam Scopus dan sebagainya. Tapi ORCID ni dia meluas kerana dia adalah macam open source, tidak perlu subscribe dan sebagainya. So maknanya kalau kita nak buat visibility untuk kita punya penerbitan untuk mendapatkan higher citation dan sebagainya, adalah sangat mustahak untuk kita daftarkan kita punya ID di dalam ORCID ID. Okey, ORCID ID ni sangat simple, register pun sangat senang dan sebelum kita register better kita tengok dulu sama ada nama kita dah pernah register ataupun belum. Okey. Ini adalah cara untuk register. Okey, kalau ikutkan ni adalah interface bagi ORCID. Sebelum ni adalah interface yang lama tapi sebelum kita buat tu kita boleh semak dulu sama ada nama kita dah ada ataupun belum. Okey. Sekejap Okey, ini adalah bila kita pergi dekat ORCID, ORCID, just type dia ORCID di dalam Google and then dia ada satu button searching. Type nama kita kat sini. Kemungkinan besar kita pernah mendaftar. So kita tak naklah kita punya ORCID tu ada 2 atau 3. Okay, macam contoh saya type saya punya nama, full name ataupun name yang memang kita gunakan untuk kita punya penerbitan. So nama saya Wardah Nazihah. So automatik sebenarnya saya sudah mendaftar. Okay, ni Wardah Nazihah, Universiti Datuk Jimara, Universiti Masa Terengganu. Ni sebab kita dah isi kita punya affiliation, so benda ni akan keluar lah. So, bila berlaku macam ni, tak perlu dah untuk kita register yang baru. Kita just sign in dan sekiranya terlupa password dan sebagainya, just buat
forgot password. Okay, sekiranya kita tak ada, okay, contohnya kita memang tahu kita memang tak ada, just go to okid.org and then /register, masukkan kita punya OKID ni. Okay, masukkan first name, last name, primary email, just 3 steps yang mana sangat simple dan boleh terus dapat kita punya ID. Okay, sekiranya kita dah ada ID, just pergi pada sign in dan masukkan macam biasa. Okay. Okey ni nanti dekat last nanti saya akan ceritakan sikit macam mana dia akan menggabungkan antara ataupun menggabungkan penerbitan kita daripada Scopus untuk terus masukkan ke dalam Orchid. Kita masuk Scopus dulu ya. Okey. Yang ketiga adalah Scopus. Bagi Scopus saya percaya ramai pengarang yang menulis ataupun membuat publication di dalam jurnal-jurnal yang terindeks dalam Scopus lebih banyak daripada Web of Science. Okay, so Scopus ni dia tidak ada nombor yang kita boleh create. Maknanya ID akan tercreate sekiranya kita ada penerbitan. If we have our publication in the Scopus, so automatically we will get the Scopus ID. If not, kita tak akan dapat kita punya Scopus ID lah. Okay, walau bagaimanapun, seperti nombor yang pertama, kita boleh register juga kita punya Scopus sama macam yang tadi, yang WOS, kita boleh register walaupun kita tidak ada penerbitan di situ. Okey, yang kedua kita akan belajar tentang macam mana kita nak mergekan sekiranya nama kita terlampau banyak di dalam Scopus dan kita nak jadikan dia satu saja nama. Dan yang ketiga, cara untuk add ataupun remove missing document yang bermaksud artikel kita tidak ada di dalam Scopus. Sedangkan sebenarnya dia terindeks dalam Scopus tapi nama kita tidak ada di situ. So macam mana kita nak add ataupun artikel orang lain termasuk dalam kita punya Scopus profile sedangkan itu bukan artikel kita. So kita akan belajar juga. Dan yang keempat, macam mana nak linkkan semua penerbitan kita daripada Scopus kepada Orchid. So kita tak perlu add manually lah. Okay. Ini adalah cara untuk register Scopus. Just pergi kepada Scopus website and then click register. Click register for the first time. Sekiranya tidak, just boleh perlu pergi pada login. And then masa register, fill all the details requirement and click register and email notification will be given to the email yang kita dah registered. So ni adalah automatically, dia akan sekejap sahaja untuk register. Lepas kita dapat email notification, buka balik daripada email tu and then log in kembali, so automatically kita boleh register. Dah kira macam dah registered lah dalam Scopus account. Okey, yang kedua, ini adalah masalah yang sering berlaku. Macam mana kita nak merge variant name. Okey, yang ni merge variant name if the last name is same. Okey, dia ada banyak perkara. Ada yang nama kat belakang sama dan sebagainya, senanglah sikit. Ada setengah tu namanya lari terus pun ada. Dan macam mana kita nak menggabungkan nama-nama ni supaya duduk dalam satu ID sahaja. Okey, sebagai contoh yang pertama, buka pada Scopus and then klik pada bahagian authors. Okay, masukkan author last name, iaitu kalau kat sini contohnya adalah Muhammad Yusof, and then kita kecilkan dia punya pencarian kepada masukkan affiliation. Sekiranya kita tahu affiliation tu adalah daripada affiliation dari mana-mana ke mana lah. Contohnya yang ni kita tahu dia daripada Universiti Malaysia Terengganu. So kita terus pergi kepada Universiti Malaysia Terengganu and then klik button search. Okay. Bila kita search, dia akan jumpa dua result. Okay, sebagai contoh kat sini ada dua nama, iaitu nama yang pertama Muhammad Yusof, Yusliza. Yang kedua adalah Muhammad Yusof, Yusliza juga, tapi dia tidak ada nama-nama yang lain di bawah. So, macam mana kita nak merge? Just klik dua ni and then tick the box for the same author and then click to request to merge the authors. So, bila kita buat macam tu, dia akan minta kita select preferred name. Preferred name adalah nama apa yang kita mahukan appear dalam Scopus profile.
So dalam konteks Dr. Yusliza, nama dia ada banyak. So dia prefer untuk mengambil nama yang Muhammad Yusof, Yusliza, yang senang dicarilah. Okay, sebab nama penuh beliau adalah Yusliza binti Muhammad Yusof. So bila pencarian senang. Okay. Yang ketiga, next step adalah choose whether you are an author or on behalf of someone else. Dia akan bagi kat sini. Sekiranya kita buat untuk diri kita sendiri, so kita klik yes, this is my personal profile. If not, just click another one, iaitu no, I'm submitting the request on behalf of someone else. Bermakna sekiranya kita ni berada menolong orang lain untuk mergekan nama mereka pun boleh. Author tu sendiri pembuat pun boleh, tapi dengan syarat dia perlu register dulu dalam Scopus, baru perkara-perkara ini boleh dibuat. If not, dikira macam kita ni orang luar lah untuk register. Yang ketiga, review documents, yang mana check your list of publication. Okay, dia akan berikan semua publication yang terdapat dalam Muhammad Yusof Yusliza dan juga Muhammad Yusof Yusliza yang kedua ni. Okay, sebagai contoh, yang ni ada 17 dokumen, yang ni ada satu dokumen. So kat sini akan ada 18 lah dokumen. So dia akan, box dia akan kita kata fill dengan warna orange ni. Sekiranya one of them ini adalah bukan publication beliau, macam kita tahulah, okay, ini bukan publish saya, ini bukan, just antik sahaja, sekiranya bukan. Okay. Tetapi sekiranya sepatutnya ada satu lagi publication tapi nama dia lain. Mungkin nama dia Muhammad Yusof Yusliza 2 ataupun Yusliza, Muhammad Yusof. Nama lain. Tapi kita tahu itu adalah penerbitan kita dan ia berada dalam Scopus. Kita boleh klik the search missing document dekat bawah ni. Okay, search missing document, and then bila kita search missing document, dia akan bagi kita satu table untuk kita masukkan artikel. Okay, bila masukkan artikel tu, dan kita klik yes. After that, bila dia akan masuk, so kalau tadi ada dalam 18, so dia akan jadi 19 lah, sebab kita request satu lagi publication under nama kita tapi tidak termasuk di dalam profile. Okay, bila dah buat macam tu, dia akan add, and then next step ialah review affiliation. Okay, kalau konteks Dr. Yusliza ni ada dua, iaitu Universiti Malaysia Terengganu dan satu lagi Universiti Sains Malaysia. Okay, kenapa boleh ada Universiti Sains Malaysia? Okay, berkemungkinan satu, doktor pernah belajar di USM, ataupun yang kedua, dia doktor pernah membuat collaboration dengan pengarang daripada USM. Biasanya akan berlaku macam itulah. So kita akan memilih kepada affiliation yang mana kita menetap sekarang. Khusus sekarang ni dia akan pilih kepada Universiti Malaysia Terengganu lah. Okay. Selepas itu, confirm and submit. Okay. Scopus will give verification email to you and it may take several weeks to process. Okay. Apabila proses ini selesai, verification email akan dihantar oleh Scopus, dan biasanya dalam 2 minggu ataupun paling cepat pun 1 minggu, kita punya kita kata permintaan kita ni akan dibuat. Sekiranya masih tidak ada berlaku apa-apa lagi, just buat kembali seperti mana yang step yang pertama tadi. Okay, ni adalah cara untuk merging. Okay, yang kedua, cara nak merge variant name if the last name is not same. Yang ni biasa berlaku macam ni. Berlaku sekiranya nama dia tu bertukar-tukar. Okay, sebagai contoh dekat sini, kita pergi kepada basic search, and then kita masukkan author's last name. Okay, contoh ni Abdul Wahid Muhammad Effendi. So dia ada nama lagi lain, iaitu Effendi Abdul Wahid Muhammad. Ada lagi Effendi MAW, dan ini boleh ditambah-tambah dan sebagainya. Name variant boleh tambah lagi. Okay, and then search. Okay, bila berlaku macam ni, kat dua ni, dia akan jumpa dua nama, iaitu Effendi, AWM dan Abdul Wahid, Muhammad Effendi. Dan kedua-dua ni adalah daripada orang yang sama. So apa yang perlu dibuat adalah tick dua box ini, and then mergekan balik.
mergekan balik kedua-dua nama ini. Okay, step yang sama juga seperti tadi, dia akan minta kita select preferred name, nama mana yang kita prefer, and then choose whether you are an author on behalf of someone else. Okay, step yang sama juga. And then kita check list of publication. Mungkin ada yang termasuk publication orang lain ke dalam kita punya profile. So masa ni kita boleh tengok. So saya menggalakkan perkara yang dibuat oleh author tu sendirilah untuk mengelakkan kita kata double claim. Orang ni claim sedangkan benda tu adalah salah lah. Okay, contohnya saya tolong buat untuk orang lain. Mungkin kita tak pasti nama dia tu bukan nama, artikel tu bukan dia yang buat tapi kita main agak-agak sahaja. So ini akan beri impact kepada dia punya profile di dalam Scopus, H-index dalam Scopus dan juga citation di dalam Scopus. So kita menggalakkan pengguna itu sendiri ataupun author itu sendiri yang buat lah. Okay, seterusnya review and affiliation and then submit. Okay, sebagai contoh kalau kat sini Prof Effendi ni dia ada banyak sangat affiliation iaitu UMT, IMB, UMT, UPM dan juga UMT yang lama. UMT di dalam bahasa Inggeris, University TY. Okay. So kalau kat sini kita akan guna nama khas yang betul, University TI. Okay, katakanlah nanti Prof berpindah ke ada macam berpindah ke universiti yang lain, so better dipilih pada universiti yang lain lah untuk membolehkan pencarian melalui affiliation tu boleh dijumpai. Okay, so yang ni bagi kategori ini kita akan pilih Universiti Malaysia Terengganu and then confirm. Okay. Bila kita buat macam tu, sama juga dia akan mengambil masa 2 minggu, 1 minggu ke 1 minggu ke 2 minggu untuk di-update, untuk Scopus update dalam kita punya profile. Okay. Seterusnya, macam mana kita nak menggabungkan ataupun kita buat link daripada Scopus ID kepada ORCID. Okay, all publication kita daripada Scopus, kita nak terus masukkan ke dalam ORCID. Okay, caranya adalah login kepada Scopus. Okay, kan tadi kita dah register, kita login sahaja and then pergi kepada author details. Author details ni maksudnya pergi kepada nama pengarang itu sendiri. Okay, and then click the connect to ID. Okay, kalau kita tengok kat sini, tapi saya tengok dah ramai pengarang-pengarang kita yang memang dah ada OKID. So yang tak ada OKID ni sangat jarang lah ataupun sekiranya penerbitan dia baru 1 atau 2 baru dia tak ada baru dia tidak ada link dengan ORCID. Sekiranya penerbitan dia tu dah established, dah banyak dan sebagainya, kebiasaannya akan OKID akan terpapar di sini. Tetapi sekiranya tidak ada, biasanya untuk pelajar postgraduate dan sebagainya mungkin ada 1 atau 2 lalu baru penerbitan. So sangat digalakkan untuk connect to ORCID. Okay, bila kita connect ke ORCID, dia akan pergi ke ORCID kat sini. Okay, daripada ORCID ni login sahaja ataupun sign in sahaja. So nanti dia automatically semua penerbitan kita daripada Scopus dia akan masuk ke dalam ORCID secara automatik dan nombor ORCID kita akan terpapar di sini. Okay? Alright. Okay. Semasa kita buat kata automatically ni, dia akan ada juga proses review untuk mengelakkan daripada penerbitan orang lain masuk ke dalam ORCID. Okay, so step ni adalah dia akan pergi ada lebih kurang 6 steps iaitu nama kita and then profile name ni dia akan terus memasukkan semua penerbitan yang berada dalam Scopus. Okay, sekiranya bukan kita just tekan pangkah. If not, kita just biarkan sahaja. So, dia akan masuk secara automatik lah. And then, step yang keempat, dia akan review profile. Okay, profile ni dia akan tengok dulu betul ataupun tidak. Dan yang kelima, send author ID. Dia akan hantarkan kita punya, masukkan email kita, dia akan hantar. And then, seterusnya, dia akan terus send publication ke dalam ORCID. So step ni sebenarnya sekejap je.
better kita boleh buat sebulan sekali ataupun 2 bulan sekali, bergantung kepada penerbitan yang kita ada dalam Scopus lah. Okay, so sebab kalau Scopus, bukan semua orang boleh melihat, hanya yang library ataupun universiti yang subscribe sahaja yang boleh melihat dia punya profile. Tapi kalau ORCID, ia adalah free ataupun kita kata open source. Jadi semua orang boleh lihat, so visibility untuk seseorang author akan lebih mudah dikenali dan highest citation lah bagi mereka. Okay, ni sampai ke ORCID. And the last saya nak cerita pasal Google Scholar. Okay, untuk Google Scholar, ini adalah saya rasa yang paling simple ataupun yang paling macam mana ya? Paling senang lah untuk kita buat ID. Sepatutnya kita ada ID ni. Especially untuk postgraduate students dan juga untuk pensyarah yang baru berjinak-jinak untuk buat penerbitan lah. So, walaupun kita tak ada Scopus, tak ada Web of Science, at least kita ada Google Scholar. Okay, cara nak daftar ataupun cara nak create Google Scholar ID ni adalah step dia senang saja. Step yang pertama, go to Google Scholar. Nanti kita akan pergi nanti. Go to Google Scholar at this website, https://scholar.google.com, and then login kita punya Gmail account. Okay, Gmail account. Kalau kita tak ada Gmail account, just create one. Benda tu dalam 2-3 minit saja dah boleh siap kan. So, digalakkan kita menggunakan email daripada institusi lah. So kita daripada UMT, guna email UMT, and then click on my profile and fill up the displayed form. Dia ada form dia, kita just fill up sahaja kat situ, and then dia akan cari keseluruhan penerbitan di atas nama kita. Okay, saya pergi kepada, sebelum thank you ni, saya akan tunjuk secara live untuk Google Scholar ni. Okay. Okay, ni Google Scholar. Sekejap ya. Okay. Sekejap. Okay. Okay, pergi kepada Google. Just type Google Scholar dekat Google ni, and then sign in. Okay. Okay, bila dah sign in kat sini, boleh nampak kita dah sign in. Macam mana kita nak masukkan penerbitan kita dalam Google Scholar? Pergi kepada My Profile. Okay, dia akan ada button-button yang macam kosong macam ni lah. So, dia ada banyak cara. Salah satunya adalah kita tekan button plus kat sini, and then add article ataupun add article groups. Okay, kalau add article groups, Google Scholar akan mencari penerbitan di atas nama ini. Macam ni, Wardah Nazihah Uthman, so dia akan cari penerbitan di atas nama Wardah Nazihah Uthman. So saya suggest tulis surname yang kita biasa guna pakai untuk penerbitan. Okay, sebagai contoh, saya ambil saya punya Wardah. Okay, search. So dia akan cari penerbitan di bawah nama Wardah itu sendiri, di dalam semua penerbitan di dalam Google. So katakanlah penerbitan yang ni adalah saya punya. Okay, kita tengok dulu sama ada penerbitan tu adalah hak milik kita ataupun tidak. Okay, sebagai contoh, ini adalah memang penerbitan saya. Okay, ni hanya author je lah yang tahu, jangan minta orang lain buat tau. Ini biar author je yang buat. Okay, sekiranya betul. And then sebenarnya Wardah Tahin contohnya adalah nama saya lah. So saya klik kat sini, and then saya tekan
tanda right ni. So automatically semua penerbitan atas nama Wardah Tahir tu akan duduk di bawah profil Wardah Nazihah Osman. Okay, so automatic daripada Google ni dia akan analyse ataupun dia akan buat bibliometrics, akan keluar dekat sini. So jumlah orang site akan ada kat sini, tahun bila dipublish dan sebagainya, dan H-index di sini akan keluar bergantung kepada jumlah penerbitan kita di sini. Dan sekiranya bukan penerbitan kita, okay ni salah, contoh ni salah kan. So kita boleh delete. Okay, contoh saya delete. Okay, ini bergantung kepada kejujuran seseorang itulah, sebabnya tidak ada QC untuk melihat sama ada betul atau tidak penerbitan tu diri mereka sendiri. Sebagai contoh macam saya, ini bukan penerbitan saya sebenarnya, tapi sebab kita tidak ada penerbitan, so kita masuk. So ini penting bila orang tengok, okay, Wardah Nazihah Osman dia punya H-index dia 7. Padahal sebenarnya semua penerbitan ni bukan saya yang punya. Tu dia maknanya kejujuran mereka sendirilah. Okay. Saya cuma bagi contoh sahaja. Okay, sekiranya kita nak masukkan bukan satu bundle, kita nak masukkan artikel tu manually, boleh juga. Okay, add article manually and then masukkan step by step. So kita punya title, author, journal name, volume, issue, pages dan juga publisher. Yang ni biasanya diguna pakai apabila kita punya penerbitan tu dalam jurnal berbentuk printed. So dia tidak ada RIS format dan sebagainya yang kita, ataupun bibliografi format yang kita boleh tarik dia punya data. So kita kena buat one by one. Ataupun sekiranya ada penerbitan daripada conference, chapter, book dan sebagainya, boleh dimasukkan secara manually. So bila kita masuk kat sini, so automatic apabila orang mencari di atas nama Wardah Nazihah, mereka akan melihat kita punya visibility dan boleh cite lah kita punya penerbitan. So ini adalah kita kata satu kelebihan bagi seseorang author untuk macam kita mempromosikan penerbitan mereka dan mempromosikan diri mereka tu sendiri. Okay. Okay, ini untuk Google Scholar. Selain itu sebenarnya kita ada nampak. Okay. Sekejap ya. Ada? Okay, sekejap ya. Selain itu, selain daripada Web of Science, Scopus dan juga yang lain, ada banyak lagi kita kata macam mana website yang kita boleh menunjukkan kevisibilitian kita, iaitu ResearchGate, Academia dan sebagainya. Tetapi kita hanya untuk pada masa sekarang kita hanya akan memberikan pengenalan kepada website yang memberi impact yang besar lah, which is Google Scholar, Web of Science ataupun Publons, ORCID ID dan juga Scopus ID. Dan diharap pengisian yang di share ini dapat memberi manfaat kepada semualah. Sebelum saya mengakhiri sesi ini, mungkin ada sebarang persoalan daripada semua, boleh ajukan, insyaAllah sekiranya boleh dijawab lah. Saya bukalah sebelum kita bersurai. Assalamualaikum Puan Wardah. Waalaikumsalam. Saya Karimi, student master under Pepal. Okey. Saya nak tanya satu je. Saya biasa rujuk artikel daripada ResearchGate. So untuk panduan untuk kita upload kajian ataupun artikel kita dalam ResearchGate, ada tak cara dia? Mungkin. Tu kata ResearchGate saya tak cover, tapi Okay. ResearchGate pun
Cik Karimi ke? Cik Karimi Ya. Dah ada akaun ke sebelum belum ResearchGate? Ada akaun dah. Cuma saya untuk upload tu Oh, untuk upload. Okey, kita tak ada lah pula yang tu. Tapi insya-Allah kita akan cuba okey. sebab Ni pun dah tapi banyak saya dah rasa benda yang dia ya. ya, insya-Allah kita Okey. akan masukkan juga nanti sebab ada banyak lagi yang kita nak masukkan ke dalam modul ni. Kita tengok pada request lah. Sekiranya macam Cik Karimi kata pasal ResearchGate. So saya ingatkan benda tu dah everybody knows kan. Tapi tak apa, kita akan cuba juga masukkan ke dalam modul dan kita akan ajar cara memasukkan penerbitan upload. Sebenarnya kalau dilihat dalam ResearchGate, penerbitan dia adalah full text kan? Kebiasaan Full text biasanya. kan? Kebiasaan full text lah kan. So saya kalau bagi tanya pihak saya tidak berapa menggalakkan lah untuk memasukkan full text. Lebih-lebih lagi untuk jurnal yang berbayar. Kecuali jurnal tu adalah dalam bentuk kita kata open source, it's okay. Tapi kalau jurnal tu berbayar, mungkin dia akan menyebabkan kita kata copyright issue dan sebagainya lah. So, saya punya pandangan sekiranya nak masukkan jurnal dan sebagainya, hanya masukkan page hadapan sahaja. Page hadapan sahaja yang mana dah publish, so dia dah ada dia punya um, DOI number, volume number dan sebagainya. So, kita boleh publish lah sebab benda tu kan public kan. So, everybody boleh tengok. So, tak berapa cantik lah kalau kita upload the full, kecuali kita ada disclaimer dan sebagainya ataupun kita boleh boleh issue copyright tu tidak ada lah. Okay, kalau buku pun kita better ambil dia punya ISBN number dan benda macam tu sahaja. Tapi maklumat dia, abstract dia, kita boleh share untuk meningkatkan visibility dalam kita punya view untuk semua orang lah. Especially ResearchGate pun. ResearchGate adalah satu contoh yang bagus lah. Okay, mungkin ada soalan lain lagi? Okay. Tak ada? Okey, sekiranya tidak ada, boleh pergi kepada dekat bahagian chatting. Okey, boleh masukkan apa tu affiliation bodoh. Apa kata ni? Borang penilaian. Borang penilaian bagi sesi kita ini. Okey, link tu telah diberi oleh Puan Zafirah Mustafa. Just klikkan di situ dan boleh masukkan form lah, boleh isi dari segi borang penilaian sama ada pembelajaran kita hari ini membantu ataupun tidak lah. Ataupun macam Cik Karimi tadi maklum suruh masukkan apa tu ResearchGate, apa modul-modul yang rasa perlu, kita akan cuba usahakan dan boleh masukkan kat di situ. Mungkin dari masa ke semasa kita akan cuba meningkatkan lah. Okey, boleh klik sahaja borang penilaian ni. And then kita juga beritahu tentang Telegram. Okey, untuk Telegram, sekiranya dalam tempoh PKP ni ataupun tak, kalau bukan PKP pun boleh sekiranya ada postgraduate students ataupun pengguna-pengguna perpustakaan ada persoalan mengenai library ataupun mengenai perkhidmatan dalam library dan sebagainya, boleh pergi kepada Telegram Telegram PSNZ, juga berada di ruangan chat. Okay, Telegram Mutual Reference PSNZ, boleh masukkan ke dalam sahaja and then boleh menyuarakan pendapat ataupun persoalan. Dan insya-Allah pihak kami akan bertugas 24 jam taklah. Kita akan bertugas mengikut
masa ke semasa lah dan cuba akan membantu pihak pengguna. Dan sekiranya ingin mengetahui maklumat-maklumat terbaru, boleh juga pergi kepada Facebook di websitenya Facebook PSNZ, Official PSNZ. Dan yang ketiga, boleh juga pergi kepada portal library. Okay, portal library sekiranya ingin mengetahui perkhidmatan yang ditawarkan oleh perpustakaan ataupun nak direct link kepada database yang disubscribe oleh pihak perpustakaan. Sekejap ya, portal library kita bagikan link portal library. Sekejap. So 3 perkara ni adalah antara perkhidmatan yang diberikan oleh PSNZ kepada pengguna, especially untuk musim-musim sekarang lah. Okay, so kita punya portal library ialah psnz.umt.edu.my. Banyak perkhidmatan yang akan ditawarkan di situ dan sekiranya ada persoalan boleh pergi kepada Telegram ataupun pergi kepada live chat helper. Live helper chat dekat ruangan psnz.umt.edu.my tu. InsyaAllah kita akan cuba membantu bagi semua pengguna PSNZ. Okey, saya rasa setakat ini sahaja untuk sesi penerangan ini. Saya ucapkan terima kasih. Sebenarnya saya lupa nak beritahu nama saya siapa. Mungkin sebab kita terkejut kan orang tengok user kita siapa. Okey, sekiranya ada soalan boleh terus letakkan nama saya lah Puan Wardah. Dekat borang penilaian form tu ada nama kat situ, insyaAllah. Boleh isi dengan semuanya lah. Okey, itu sahaja daripada kami. Ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.